Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa penjaga, saya kenalkan diri saya Muhammad Azman Diratan, selaku penolong kanan pentadbiran bagi Sekolah Kebangsaan Desa Putra. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, ingin saya menzahirkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Ilahi atas pelaksanaan program Hari Bicara Akademik pada kali ini setelah ditangguhkan pelaksanaannya disebabkan pandemik COVID-19. Syukur Alhamdulillah, dengan izinnya pada kali ini dapat kita laksanakan program yang telah dirancang ini bagi tujuan memberi peluang dan ruang kepada tuan-tuan dan puan-puan ibu bapa penjaga untuk bersama-sama melihat perkembangan pembelajaran anak-anak di sekolah melalui proses pentaksiran berdarjah. Sehubungan itu, tuan-tuan dan puan-puan, program bicara akademik pada hari ini tidak lain dan tidak bukan adalah satu wadah kepada tuan-tuan dan puan-puan ibu bapa untuk mendapatkan maklumat dan menilai perkembangan pembelajaran anak-anak secara langsung daripada guru kelas ataupun guru mata pelajaran masing-masing. Di samping itu juga, tuan-tuan dan puan-puan, program ini memberikan peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan ibu bapa penjaga untuk melihat apakah prospek tindakan susulan yang boleh tuan-tuan dan puan-puan laksanakan atau lakukan bagi membantu meningkatkan lagi prestasi anak-anak kita ketika di rumah, ya, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan ibu bapa penjaga, menyentuh berkaitan pentaksiran bilik darjah ataupun PBD, ianya merupakan satu-satunya kaedah pentaksiran yang dilaksanakan buat masa ini, yakni dalam proses pengajaran dan pembelajaran ataupun lebih dikenali sebagai PDPC. Tiada lagi peperiksaan berpusat ataupun sebagainya. Melalui PBD ini, anak tuan-tuan dan perempuan, ibu-bapa penjaga semua akan melalui satu proses pentaksiran pelbagai dengan merujuk kepada standard pembelajaran yang perlu anak-anak tuan-tuan dan perempuan capai. InsyaAllah, melalui informasi video ini, tuan-tuan dan puan akan didedahkan berkaitan pentaksiran berdarjah yang anak tuan-tuan perempuan lalui. Tuan-tuan dan perempuan, melalui sarana dan ruang kecil yang diberikan kepada saya pada hari ini, adalah wajar kesempatan ini diambil untuk saya menyeru kepada tuan-tuan dan perempuan ibu bapa penjaga untuk turut sama meraihkan pencapaian dan perkembangan anak-anak kita dalam proses pendidikan saat ini. Tuan-tuan dan perempuan, Hari Bicara Akademik adalah manifestasi kepada usaha daya dan kecekalan anak-anak dalam mengharungi proses pembelajaran. Hari Bicara Akademik adalah manifestasi kepada kesungguhan dan dedikasi guru-guru SK Desa Putra dalam menterjemahkan makna memanusiakan manusia. Hari Bicara Akademik adalah manifestasi kepada harapan dan impian tuan-tuan dan puan bapa penjaga terhadap pencapaian dan kemenjadian anak-anak pada masa hadapan. Justru itu, tuan-tuan dan puan bapa penjaga, ayo kita santuni anak-anak kita. Ayo kita semangati anak-anak kita. Ayo kita memberikan apresiasi kepada anak-anak kita dengan menghadiri program Hari Bicara Akademik pada kali ini. Sesungguhnya kehadiran tuan-tuan dan puan semua dalam program ini akan menjadi momen terindah pada anak-anak kita pada suatu hari nanti, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita kenali
apa itu PBD? Apa yang dimaksudkan dengan pentaksiran bilik darjah atau lebih dikenali sebagai PBD? PBD merupakan suatu pentaksiran berterusan di mana kita dapat melihat perkembangan, kemajuan, kebolehan dan penguasaan murid. PBD ini juga dapat membantu guru dalam proses mengumpul dan menganalisis maklumat. Daripada itu, guru dapat melakukan tindakan susulan yang selanjutnya. Seterusnya, PBD mempunyai dua bentuk pentaksiran iaitu pentaksiran formatif dan pentaksiran sumatif. Pentaksiran yang pertama, pentaksiran formatif. Pentaksiran formatif ini dilaksanakan secara berterusan. Terdapat pelbagai kaedah pentaksiran formatif seperti lisan, pemerhatian dan juga holistik. Pentaksiran formatif juga boleh dilaksanakan dalam bentuk aktiviti PDP. Contohnya seperti bercerita, main peranan dan permainan. Seterusnya, pembentukan sasiah dan jati diri murid juga akan dinilai melalui pentaksiran formatif ini. Dan yang terakhir, melalui pertimbangan profesional guru. Bagi pentaksiran sumatif, ia bersifat berkala. Penilaian sumatif dikaitkan dengan penilaian pada akhir penggal atau tahun. Pentaksiran ini hanya berlaku secara bertulis. Penilaian ini memberikan nilai yang membezakan pencapaian seorang murid dengan murid yang lain dan seringkali digunakan untuk membuat pemilihan. Pentaksiran sumatif tidak bersifat holistik kerana ia hanya menguji kognitif murid. Malah, pentaksiran sumatif lebih bersifat menghakimi kerana ia digunakan untuk mendapatkan evidens dan prestasi pembelajaran murid di akhir sesuatu tempoh pembelajaran. Seterusnya, apakah kepentingan PBD kepada murid? Yang pertama, murid dapat mengesan perkembangan diri. Yang kedua, murid dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam pelajaran. Yang ketiga, murid dapat meningkatkan pencapaian pembelajaran. Apa itu tahap penguasaan atau lebih dikenali sebagai TP? Tahap penguasaan TP. TP merupakan pernyataan pencapaian yang menunjukkan perkembangan pembelajaran. Terdapat 6 TP yang menunjukkan aras penguasaan dalam standard prestasi. TP disusun secara hierarki, mengambil kira pengetahuan, kemahiran dan nilai. TP berasaskan kepada taksonomi berkaitan kognitif, psikomotor dan afektif. TP ditafsir secara generik dalam mata pelajaran sebagai aras tertentu. TP merupakan gambaran holistik tentang pencapaian murid dan ditentukan selepas selesai PDP bagi satu kelompok bidang, tema atau kemahiran. TP diukur berdasarkan kepada standard prestasi di dalam DSKP setiap mata pelajaran. Pernyataan tahap penguasaan umum. Tahap 3 merupakan tahap penguasaan minimum yang perlu dicapai oleh murid. Sebagai contohnya, pada tahap 3, murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran atau tugasan pada suatu situasi. TP3. TP3 merupakan TP minimum bagi semua mata pelajaran. Hal ini kerana setiap murid dibimbing dan diberi peluang untuk mencapai sekurang-kurangnya TP3. Guru perlu mengambil tindakan susulan dan berusaha untuk membantu murid bagi meningkatkan tahap penguasaan. Tidak semua murid berupaya mencapai tahap ini pada kadar yang sama kerana potensi individu adalah berbeza. Guru perlu merancang untuk mengembangkan potensi semua murid bagi meningkatkan tahap penguasaan. Seterusnya,
bagaimanakah PBD dilaksanakan? Berikut merupakan proses pelaksanaan PDP dan PBD. Yang pertama, guru akan merancang PDP dan pentaksiran. Antara perkara yang difokuskan adalah kandungan, objektif dan instrumen pembelajaran. Yang kedua, guru akan melaksanakan PDP dan pentaksiran. Dan perkara yang difokuskan adalah dari segi strategi pengajaran dan kaedah pentaksiran. Yang ketiga, guru akan mencatat status perkembangan murid dengan cara merekod dan menganalisis. Yang keempat dan yang terakhir, guru akan melapor tahap penguasaan murid. Sekiranya tahap penguasaan murid berada pada tahap yang tinggi, guru akan meneruskan dengan penetapan tahap penguasaan murid. Akan tetapi, sekiranya tahap penguasaan murid berada pada tahap yang rendah, guru akan melakukan tindakan susulan dan kembali kepada langkah yang kedua, iaitu melaksanakan PDP dan pentaksiran atau intervensi. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, PDP dan pentaksiran ini dilaksanakan seiring dan secara berterusan. Antara peranan ibu bapa dalam memastikan PBD dapat dilaksanakan secara berkesan adalah dengan bekerjasama dengan guru demi kemajuan pembelajaran anak-anak. Hal ini termasuklah dengan melakukan perbincangan dengan guru mata pelajaran yang mengajar anak-anak supaya lebih memahami dan menyedari potensi, kekuatan dan kelemahan anak. Selain itu, ibu bapa boleh memantau perkembangan anak-anak dan menyediakan keperluan dan bahan sokongan pembelajaran mereka. Galakkan dan motivasi juga merupakan satu keperluan agar anak-anak lebih bersemangat untuk ke sekolah. Selanjutnya, ibu bapa boleh melibatkan diri dalam aktiviti di sekolah supaya perkembangan emosi, rohani, jasmani dan sahsiah kanak-kanak dapat ditingkatkan. Sekian sahaja penerangan tentang konsep pentaksiran bilik darjah. Sebarang persoalan lanjut boleh diajukan kepada guru-guru yang bertugas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.